Dalam buat puasa dibolehkan. Sebab tu disebutkan wali yang beraulanya adalah lelaki. Sebab tu cakap baca hadis ni dekat anak-anak kita ke, kat suami kita. Awal lagi ingat, aku besok pokok aku tak larat, aku meninggal, engkau ganti puasa aku. Engkau buat ni sekian-sekian. Boleh tak boleh? Kadang saya rasa bagus ingat nak panggil sekali lagi lah Ustaz Ghazali tu. Bagus untuk cerita buat wasiat. Terutamanya hari tu dia cerita sikit saja. So kita nak ambil tajuk wasiat saja, tanpa dimasukkan dalam bab yang lain ataupun tajuk-tajuk yang sesuai. Ustaz Ghazali, nama telefon dia saya masih ada lagi, insya-Allah kalau kita boleh jemput dia. Sebab ni penting. Ada terutama dalam yang pertama wasiat ni supaya anak kita ni dia gerun sikit. Dia tak main-main untuk hidup ni, kita masih hidup, dia hidup, dia tak main-main. Terutama waktu kita meninggal. Bukan maksud bila wasiat dia terus nak mati dan semua kita mesti mati punya, tak boleh buat apa. Kita biar wasiat awal-awal. Saya wasiat 2-3 wasiat yang keluarga saya buat. Selain antaranya wasiat harta benda yang ada, iaitu dibahagikanlah semua walaupun mereka masih hidup. Okey, yang keduanya pula wasiat bapa saya, okey, aku hantar kau belajar agama. So aku meninggal, keturunan kita meninggal, atuk kau meninggal, nenek kau meninggal, mak kau meninggal, siapa yang meninggal dalam keluarga kita, engkau yang jadi imam. Okey, itu wasiat. So bila kita dengar tu jadi bersungguh sikitlah kita nak belajar sebab keluarga kita punya ni harapan tinggi. Kemudian mak saya pula wasiat dia kata, aku anak lelaki ramai, anak perempuan tak ramai. So dia kata anak perempuan aku bela korang daripada besar tempat tangan sampai korang dah besar panjang, aku yang bagi makan. Korang ingat sikit, hak gini mencapai dua aku. Okey. Okey, aku tak bagi korang makan susu tepung, aku bagi makan susu aku sendiri. Okey, so aku nak korang balas, lepas tu aku kat dunia lagi. Apa dia? Kalau aku mati, aku nak korang semua usung aku bawa pergi ke kubur, tak nak bawa dengan kenderaan. Ini wasiat. Kemudian waktu tu rumah saya dengan kubur dekat. Sekarang ni rumah saya dengan kubur 3 km. Mungkin mana dah usung. Walaupun saya, tapi kita tak minta lah dia. Boleh tak boleh kita nak ubah wasiat tu? Tak, maknanya dalam tanpa pengetahuan dia 3 km dia suruh usung. Nak usung dengan kanda. Mak saya pula orang yang badan besar. Okey, anak-anak pula semua kurus macam saya. Okey. Macam mana nak usung? Macam mana nak buat? Boleh tak kita nak ambil separuh? Mala tudrik, kaedah fiqh, mala tudriku kulluh la tatruku kulluh. Benda yang kamu tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. So, buat separuh bahagian. Bawa separuh jalan. Separuh jalan kita usung pergi ke kubur. Itu antara yang wasiat. So bila wasiat itu anak-anak jadi prihatin sikitlah. Kita ingatkan dia orang dengan wasiat. Tapi wasiat agak-agak wasiat yang boleh diikutlah, dengan wasiat yang pelik-pelik. Contoh, aku mati besok kebumikan aku di KLCC. Cino. Wasiat macam tu macam mana buat? Boleh tak buat? Terbatan, tak sah. Tak sah wasiat tadi. Wasiat agak-agak yang anak-anak kita boleh buatlah. Baik, sambungan. Kafarah kerana tidak mampu berpuasa bagi orang tua. Okey, kafarah ni orang tua yang tak mampu berpuasa bagi orang tua. Baik, orang tua yang tidak mampu berpuasa dan terpaksa berbuka wajib menunaikan kafarah. Mana-mana orang itu yang berpuasa kemudian dia tak mampu. Tak mampu untuk berpuasa, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayat ini sebut siapa yang sakit ataupun musafir dia boleh ganti pada hari yang lain. Adapun orang yang sakit uzur yang tak boleh lagi nak berpuasa disebabkan umur yang terlalu tua. Umur dah 140 tahun, tinggal isi dengan kulit, tulang dengan kulit. Tulang dengan kulit saja yang tinggal apa lagi dah 140 tahun umur. Orang kata apa? Keturunan hang tua Melaka. Okey, contohnya. Apa dia nak buat? Okey, dia kena kafarah disebabkan dia tak puasa. Maka dia kata bagi makanan kepada fakir miskin secupak makanan asasi negeri berkenaan bagi setiap hari yang dia tidak berpuasa. Tidak boleh nak bagi hari-hari ke nak kumpulkan hujung? Tak ada masalah. Hari-hari pun boleh, kumpul pada hujung pun boleh. Afdalnya sebelum hari raya kita samakan dengan zakat fitrah, berikan pada orang susah, kawan-kawan dia orang dapat manfaat daripada yang kita bagi. Dan bagi duit boleh lah. Boleh. Bagi duit berapa banyak? Nilaikan dia paling afdal RM10 untuk satu hari. Ni yang paling afdal lah. Ya?
Kali pula tak mampu, hadis bagaimana kita pernah bacakan dahulu, kisah seorang lelaki. Dia kata apa? Inni halaktu ya Rasulullah, habis aku, binasa aku. Nabi tanya kenapa? Waqa'tu ala imraati, aku telah bersetubuh dengan isteri aku di siang hari bulan Ramadan. Nabi kata engkau ada apa namanya, bebaskan hamba boleh? Tak boleh. Kemudiannya pula puasa 2 bulan betul-betul boleh? Tak boleh. Dia kata aku dah tua sangat. Orang tu umur 80 lebih dah. Dah tua sangat-sangat. Habis tu kau ada makanan. Kau ada makanan tak? Jangan makan. Ada makanan. Ada makanan. Last kali apa Nabi buat? Nabi masuk ke dalam rumah, bawa keluar satu buah tamat. Okey, kemudian Nabi kata ambil buah tamat ni pergi bagi kat orang. Dia kata ya Rasulullah, nak dibandingkan timur dan barat, aku orang paling miskin, baik aku bagi makan keluarga aku. Dia kata bagi kat orang. Nabi pun senyum, dia kata apalah, boleh makan. Maknanya kalau tak ada masalah. Tapi kalau ada buatlah kadar yang kita boleh buat. Baik. Kemudian yang seterusnya dia kata kat sini, tidak ada kewajipan yang lain selain itu atas dirinya atau walinya. Itu saja yang dia boleh buat, iaitu bayar fidyah. Lain daripada itu tidak ada lagi. Hal ini berdasarkan hadis daripada Atha. Dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an baca ayat yang bermaksud wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa maksud dia? Dan wajiblah atas orang yang tidak terdaya berpuasa. Antaranya disebabkan oleh kerana tua dan sebagainya. Maka qala Ibnu Abbas laysat bimansuqatin wa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'imani makana kulli yawmin miskinan. Kata Ibnu Abbas, orang-orang yang sakit, orang lelaki yang sakit, yang tua dan sakit, orang perempuan yang tua, syekhul kabir, orang tua. Orang muda sakit, tunggu juga sampai dia sembuh. Adapun yang tua, yang sakit, yang sukarlah untuk nak sembuh, kita kata memang tak boleh lagi dah, maka bagi makan orang miskin setiap hari satu cukup. Baik, ada apa soalan berkaitan dalam bab puasa ke bab fidyah yang macam tu? Sebelum kita masuk kifarah buka puasa bagi perempuan yang hamil. Ada soalan? Untuk orang yang stroke macam mana Ustaz? Sama lah. Sama juga yang stroke. Stroke ni ada kemungkinan untuk baik lah. Ada kan kemungkinan untuk baik. Kalau baik maknanya dia puasa. Katakan kita dah bayar fidyah untuk dia, tiba-tiba dia baik, apa dia kena buat? Kena puasa. Dia kena puasa balik, ganti balik. Okey, sambungan kafarah kerana berbuka bagi perempuan yang hamil dan sedang menyusukan anak. Ini bagi perempuan yang hamil dan menyusukan anak. Baik. Kata pengarang, perempuan hamil yang berbuka puasa kerana takut akan keguguran dan perempuan yang menyusukan anak berbuka puasa kerana bimbang akan susu badannya berkurangan dan menjejaskan kesihatan anaknya. Jika berpuasa, maka wajib qada puasa dan menunaikan kafarah. Rumah saya pernah cuba gagah juga berpuasa. Bila orang yang menyusukan badan ni, dia puasa juga, apa akan berlaku? Jadi tuan ayam yang betul, dia jadi pening. Sebab katanya susu tu darah lah. Darah lah. Okay, so bila benda tu dia keluar, menyebabkan kita akan jadi tak bertenaga memang dia kena. Sebab tu nak menyusu, at least dia kena minum juga, Milo ke, kena minum air ke sedikit sebelum di ni. Apa namanya, isteri anak Zaidi ni jadi anak susuan saya. Anak susuan. Sebab isteri saya menyusukan anak dia sampai ke hari ni. Isteri dia tak ada susu, isteri saya susu banyak. Jadi penuh lah peti air tu, siap beli peti air tu lagi simpan susu. Dan terlebih-lebih anak kita pula semua jenis saiz kecil-kecil, minum sikit-sikit 2 ounce saja. Jadi susunya banyak. Packing masuk dalam plastik tu, simpan dalam peti sejuk, penuh satu peti air tu semua dengan susu belaka. Tapi syarat bagi siapa yang nak bagi macam tu kat orang, pastikan dia kenal, pastikan diketahui. Yang pertama, kalau isteri nak bagi dekat orang lain, suami dia kena izin suami. Okay, yang kedua, diketahui oleh semua pihak yang dia menyusukan dan pihak yang memberi susu tadi, antaranya untuk kesan pada masa akan datang. Kerana anak ni jadi anak susuan. Macam mana boleh jadi anak susuan? Berapa kali kenyang? 5 kali kenyang. Maksud 5 kali kenyang tu macam mana nak tahu kenyang? Sendawa. Sendawa tu tanda kenyang lah. Sendawa tu tanda kenyang. Boleh? Tak ada masalah. Tak semestinya. Tak semestinya. Kalau dalam peti sejuk 6 bulan ke? 6 bulan ke kalau tak salah. Betul? 6 bulan. 6 bulan. Dalam peti 6 bulan. 6 bulan.
Kalau letak kat tempat buku lah. Kalau tempat yang tak buku ni buku lagi ada lah dia punya. Bila dah keluar kat luar boleh tahan dah 2 jam, 2 jam betul lah. Ya. Online terminum tak jadi ibu sesuai. Kalau bapak yang minum tak jadi sesuai. Tak jadi sesuai. Dia yang budak bayi saja. Bayi jadi sesuai. Yang lain tak jadi sesuai. Kesan dia kesan dalam bab perkahwinan lah. Kesan perkahwinan dalam bab aurat dan sebagainya. Kerana susu ni darah daging. Apa yang kita makan semuanya dia akan proses jadi susu. Kalau mak makan, sebab tu orang yang contoh yang petai kan angin, dia makan petai, dia menyusukan anak pun bangin sekali. Sebab kalau apa yang mak makan, sebab tu kesan tu. Makanan tu mesti pastikan yang halal kerana dia akan jadi darah daging. Sebab tu yang dia kata daripada mana datangnya darah daging, usul darah daging. Sebab dia susu lah antaranya tadi. Dan dia juga antara tabiat. Tabiat anak tu datang daripada susu daripada mak dia yang menyusukan. Begitu juga datang daripada bapak kat mana. Sebab tu dia ceritakan sperma sebelum dia keluar tu dia akan jalan seluruh tubuh badan bapak. Bapak dia akan jalan seluruh tubuh badan, dia katakan, saya baca dalam satu kitab. Kemudian baru dia keluar, bila keluar tu sebab tu dia membawa, mewariskan sifat-sifat yang ada pada bapak. Anak saya, kalau dia nak satu benda dia buat perangai Masya Allah guling-guling kata tanam. Balik cerita kat mak saya. Mak saya kata, kau tahu tak aku dulu kau pada macam tu. Okey, so tak pelik lah kan. Okey, baik. Lama balik. Kat mana? Okey, baik, dia kata maka jika berpuasa mereka wajib mengqadahkan puasa. Perempuan hamil yang berbuka puasa kerana bimbang akan keguguran, dan perempuan yang menyusukan anak berbuka puasa kerana bimbang akan susu badannya kurang dan menjejaskan kesihatan anak. Jika berpuasa mereka wajib qadah puasa dan menunaikan kafarah. Lagi 2 sekali yang dia buat, qadah dan juga kafarah, dengan memberi makanan asasi negeri berkenaan kepada orang fakir secupak sebagaimana yang kita sebutkan. Walau bagaimanapun, saya baca dalam kitab yang lain menyebut cukup dengan hanya sekadar qadah puasa. Fidyah ni hukumnya sunat. Nak bayar silakan, tapi hukumnya sunat saja. Hukumnya sunat tidak diwajibkan lah. Yang wajib sebab qadah. Sebab bila dah qadah, yang fidyah tadi tidak perlu lagi, melainkan dia qadah pada digandakan tahun. Itu lain cerita. Bagaimanapun jika mereka tidak berpuasa kerana bimbang akan keselamatan diri, sama ada bimbang keselamatan anak ataupun tidak, mereka wajib qadah puasanya sahaja tanpa kafarah. Bagaimana yang kita sebutkan tadilah. Okey, baik. Okey, ada soalan? Ibu yang mengandung, ibu yang bersalin, mengandung dan juga bersalin. Mengandung dan juga bersalin. Ya. Okey, yang pertama orang tu dia panggil nyanyuk. Okey, nyanyuk ni pada apa yang dia ingat. Okey, waktu tu katakan dia solat subuh 4 rakaat, biarlah 4 rakaat, 4 lah. Dia solat zuhur 2 rakaat, 2 rakaat pun 2 rakaat lah, Allah tahulah maknanya waktu tu. Dia buat macam tu. Ingatkan dia. Contoh kiblat dia tak betul, kita cakap kat dia, mak kiblat dia sebelah sini. Tapi kalau dia buat juga biarkan, ada masalah. Dia buat macam tu lah. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak wajibkan satu benda melainkan kadar yang dia mampu buat. Itu mampu kadar yang dia boleh buat, cukuplah. Itu pun badai. Tegur dia. Cuma cakap ingatkan dia je lah. Tapi kalau dia buat juga, anggaplah tu macam dia dah jadi macam budak-budak balik. Dia jadi macam budak-budak balik. Berapa umur? 80 lebih. Ustaz, kalau dijamakkan dia isyak tu dia tak boleh nak kait sembahyang. Okey, disebabkan bagus soalan. Sahabat kita tanya, boleh tak nak jamakkan solat kerana uzur? Uzur yang pertama nak kena tukar pampers, nak pergi ambil untuk menyusahkan. Dibolehkan jamak tapi tidak qasar, jamak sahaja. Qasar hak bagi bermusafir, jamak bagi orang yang uzur dan orang yang berada dalam keadaan yang darurat. Ibu ayah kita uzur sakit, pakai pampers. So kita nak solat dia, solatlah buat jamak takhir. Buat jamak takhir ataupun takdim. Dengan cara pastikan dahulu, yang pertama kalau pakai pampers, tukar pampers, ambil wuduk, solat. Dan nak solat pula yang seterusnya nanti, tukar pula pampers yang lain. Jangan biarkan pampers yang dah sedia ada kat dia, tukar pampers terlebih dahulu. Itu cara yang kita boleh buat lah. Buat begitu. Boleh jamak. Turun lah. Itu jamak ayah dah tu.
Dia makan yang kadar yang dia mampu lah. Kita ingatkan sekadar yang dia mampu. Tapi dia babak apa namanya cakap pun dah tak ni lah. Itu dah nyanyuk lah, dah nyanyuk tu dah ikut dah gugur dah sebab Rufi'al qalam 'anis salas, dia angkat pen. Malaikat tak catat melainkan 3 benda ni. Antaranya al-majnun hatta yafiz, orang yang gila sehinggalah dia baik. Kemudian al-nisyan, iaitu orang yang terlupa. Nyanyuk masuk dalam lupa. Kemudian an-naim hatta yastayqid, orang yang tertidur sehinggalah dia bangun. Semua yang ter ni baca dah dan dia nyanyuk. Benda yang bukan kehendak kita. So ada masalah ma'fu'al. Ya, dia dah separuh dia. Itulah. Allah bagi inilah tu. Allah nak bagi pahala kat kita. Sama sebagaimana orang Allah jadikan orang miskin, anak yatim, orang susah, bukan nak bagi susahkan dia semata-mata, tapi Allah nak bagi pahala ujian pada orang hal lain, hal sihat. So mak ayah kita jadi macam tu, Allah nak bagi pahala. Allah tahu engkau dulu amalan tak banyak, so aku nak bagi pahala banyak kan. Kau jaga mak kau betul-betul. Ada seorang perempuan umur nak kurang 60. Dia duk mengadu lah, dia kata, "Ustaz, saya nak pergi mana? Tak boleh nak pergi belajar pun tak boleh. Mak saya kat rumah tak ada orang lain jaga. Adik-adik saya semua lelaki. Yang lelaki ni bukan mau jaga sangat. Anak yang perempuan lah yang jaganya." Saya kata, ambil sudut yang positif lah. Maknanya Allah nak bagi pahala kat awak. Okey, dengan cara awak yang jaga. So awak, orang lain kena nak dapat pahala, kena pergi kelas anu, pergi masjid, buat itu, buat ini. Awak jaga mak awak pun dah memadai untuk awak dapat pahala tadi. Itu salah satulah ujian yang Allah nak bagi. Kalau boleh pula, mak pun jaga, akrab pun datang. Lagi hebat lah kan. Orang yang baca Quran lah. Ubat nyanyuk. Ya, betul. Ubat nyanyuk, apa dia? Ubat nyanyuk ilmu Quran. Ilmu dengan Al-Quran. Baik, ilmu ni kuatkan akal. Ilmu apa-apa sekalipun. Sebab tu kita tengok orang yang jadi hamba pada ilmu, orang yang cerdik, yang dia setiap masa membaca dan sebagainya. Contoh paling dekat kita ambil Tuan Mahdi lah, kita kata umur 86. Sebab apa? Sebab dia gunakan akal. Dia bagi fikiran dia ke orang, poin dia dan sebagainya. Orang bertanya kepada dia. Sama juga orang-orang yang lain. Okey, ni Aziz pun 80 lebih. Okey, begitu juga orang yang lain. Orang yang kita katakan gunakan untuk ilmu ni, insya-Allah akal dia takkan rosak, dia tak nyanyuk. Okey, baik. Tapi kalau sinetron tiap-tiap petang atau konflik. Okey, baik. Kemudian pula yang kedua Quran. Okey, yang kedua Quran. Kenapa Quran ni boleh menyebabkan kita tak nyanyuk? Okey, yang pertama sekali Allah sebut dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Maka yang demikian itu kata Allah, kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad wahyu daripada kami, yang kami namakan wahyu itu sebagai roh. Al-Quran Allah sebutkan sebagai bersifat dengan sifat roh. Kenapa sifat roh? Roh ni yang menghidupkan. Bukan sekadar menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, bahkan boleh menghidupkan benda yang lain. Air, kan kita dah pernah cerita molekul air bila dibacakan Al-Quran. Kemudian satu kajian yang dibuat di Jordan, 3 batang pokok diambil, diletakkan dalam 3 bilik yang kecil. Kemudian dibuka. Bilik yang pertama tu dipasang muzik yang keras, pokoknya mati. Bilik kedua dipasang muzik yang sentimental, pokok naik sedikit saja. Bilik yang ketiga dipasang Al-Quran, pokoknya tumbuh dalam keadaan yang subur. Ini sebab tu Quran tu menyuburkan, menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Sebab tu surah Yasin digelar sebagai Qalbul Quran, hati Al-Quran yang menghidupkan. Ini yang penting sangat-sangat kita baca Al-Quran tadi. Okey, baik, tadi kat mana? Ustaz, kan kita jaga waktu yang kadang-kadang. Jadi waktu ni kalau apa ni selalunya anak-anak dia kurang nak jagalah. Jadi kadang-kadang dia ikut mengamuk. Betul. Jadi kalau kita bujuk dia lagi dia mengamuk. Dia jadi macam budak-budak lagi. Ustaz, lepas tu kita ada cara kalau kita thinking dia sikit. Betul. Dia kata diam. Baru dia diam tu Ustaz. Baru dia diam. Kalau tidak dia mengamuk. Jangan Ustaz-dosa lagi. Okey, kalau ikutnya kalau muak sendiri memang masuk kategori ni, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu katakan kepada mereka uff. Apa dia uff? Uff ni ucapan mengeluh-keluhan. Menolak. Okey, itu pun dah dikira dosa. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking, larang dia orang. Wa qul lahuma qawlan karima. Sebut kalau kepada mereka kata-kata yang mulia. Baik, sebagaimana waktu kita kecil, anak kita yang waktu kecil itu datang ulas singa, tak makan spontan, tak makan cubit. Hari itu ada seorang jumpa saya dekat Kampung Rawa. Jumpa saya, last kali saya tak puas tahu. Waktu tu saya tengok kita anak saya ni yang lelaki ni, Allah, dia punya superhero dia tu boleh macam sikit lah. Allah Akbar. Kita nak lintas jalan, nak pegang tangan, tangan jadi dia geram. Saya duk panggil tu sambil geram. Tiba ada lalu seorang anak murid tua lah.
Tengok kita bila ustaz dahsyat ni, boleh tahan juga ustaz, kontrol lah ustaz tengah jalan tu. Kalau kita nak buat macam mana depan orang, kadang-kadang kita dah orang kata apa, dah jadi hilang pertimbangan, hilang apa, tengok anak-anak kita ni tu. Waktu kita kecil, ibu bapa kita sama juga, maka benda tadi tu berulang balik kepada kita bila jaga. Waktu mak saya salah satu doa dia kata, aku minta doa ke Allah, minta ya Allah janganlah jadikan aku sakit yang menyebabkan korang jadi dahaga kat aku. Dia kata waktu aku sihat, semua anak-anak boleh jaga. Waktu mak ayah sihat, pergi ziarah, bagi duit, itu ini. Tapi waktu sakit tu tak semua orang boleh sabar. Waktu sakit, dia kata so aku takut korang yang asalnya jadi anak yang soleh, bila aku sakit, korang jadi anak yang neraka. Ni yang kita minta. Jangan nak sakit pun sakit yang biasa-biasa lah. Minta doa kat Allah, jangan kita bagi jadi sakit yang menyebabkan kita susahkan anak-anak. Kadang-kadang anaknya okey pula, masalah menantu pula, bergaduh. Sebab ada orang yang kadang-kadang suami tak setuju jaga mak sendiri. Ada yang pula yang macam-macam lah. Manusia tak sama. Walaupun suami isteri yang tidur sepantar pun tak semestinya, kadang-kadang sama juga dalam bab ni. Lepas tu kita kena ambil kira lah. So orang tu bagaimana keadaan sekalipun tak boleh sabar. Baik. Bacalah ayat yang pertama, surah Al-Imran tu, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah ayat 200 surah Al-Imran ayat 200. Cubalah baca ayat tu. Pergi dekat mak kita, auzubillahi minasyaitanir rajim. Pokok dia diam. Kau baca apa? Nak buang syaitan-syaitan kat mak ni. Cakap kalau berseluruh macam tu tak apa. Jangan kita katakan, jangan meninggikan suara. Takut pun satu saja. Dia terasa hati. Sebab kesan mak yang terasa hati ni, kesan pada kita. Dia kadang-kadang mak yang terasa hati ni mungkin dia tak cakap mulut, tapi dalam hati dia. Ini yang kita takut sangat-sangat. Kisah Al-Qamah dan sebagai banyak cerita-cerita yang lain yang menunjukkan pada redha Allah ala redha al-walidain. Redha Allah pada redha kedua ibu bapa. Ni kita takut menjaga sangat. Sebab tu orang suruh minta maaf. Dulu waktu tengah sakit tu minta maaf, kakak sikit maaflah saya apa semua benda, takut ada benda. Kesan pada hidup kita. Baik. Ada soalan lain? Ya. Saya nak tanya berkenaan dengan solat jamaah tadi. Solat jamaah. Katakanlah kita akan menjalani operation. Operation tu dischedulkan akan melalui 2 waktu solat. Okay. Bolehkah kita nasihatkan pesakit tu untuk jamaah sebab dia tak sedar? Siapa yang itu antara tugas doktor ni, masuk tanggungjawab kita dalam bab dakwah, mengingatkan orang. Antaranya orang-orang yang sakit, ingat dia nak buat apa-apa pun, nak contohnya macam sama juga nak balut tangan, nurse yang nak balut tangan ke orang yang patah, cakap dia, maksud dia beritahu. Yang pertama sekali, ambil wuduk siap-siap. Ataupun yang kedua, suruh bersihkan terlebih dahulu, kerana bila balut nanti dia takkan kena lagi anggota tu dengan air. So pastikan. Antaranya juga orang yang sakit dan operation, minta suruh solat terlebih dahulu. Sebab tu saya rasa tak tahulah hospital yang lain kalau di IJN. Sebab dulu sahabat saya Ustaz Hasrizal Jamil, dia jadi macam kaunselor kat situ, kaunselor agama. Siapa-siapa orang-orang yang sakit, yang serabut sangat-sangat, dia orang bawa Ustaz ni pergi tolong nasihatkan dalam bab solat, kena buat macam ni, aturkan, kita ajar dia orang. Dia nak buat operation, kita beritahu kat dia, buat jamaah siap-siap. Orang yang nak dibedah dan juga orang yang nak memudah doktor. Doktor boleh buat jamaah, sakit pun boleh buat jamaah, dua-dua orang. Okey, dua-dua boleh buat. Kerana masa yang lama. Dia masuk dalam bab darurat. Baik. Ada soalan lain?